Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita jumpa lagi. Hari ini saya nak kongsikan sedikit full setup compound saya. Jom kita tengok. Okey, baik. Jadi kita nak tengok apa ni. Ini ialah compound bow yang saya gunakan. Saya dah gunakan bow ni selama lebih kurang setahun. Tak sampai 8 bulan, 9 bulan lebih kurang. Okey. Jadi ini ialah Sunlida Hero Extend, bow buatan China. Untuk pengetahuan, Sunlida ialah pengeluar bow terbesar di China. Mereka ada kilang yang paling besar di China. Oh, tapi saya bukan sponsor atau bukan apa ya. Saya cuma bagi tahu apa faktanya. Jangan kejam, jangan kejam. Okey, saya beli bow ni melalui Alternative Archery di UK. Berharga siap pos $600 bersamaan dengan lebih kurang RM2,400. Bare bow kosong RM2,400. Okey, pada masa saya nak beli tu, saya ada RM2,500 dan saya nak cari compound. Mungkin saya boleh beli PSE apa ya? Sekejap, kita tengok dulu. A few moments later. Kita mungkin boleh beli PSE Fever ataupun Phenom RM2,500 lebih sikit, ataupun kita boleh beli bow made in China. Okey, ini ialah Sunlida Hero Extend, bow buatan China. Ini ialah model Team 700. Nama dia Team 700. Okey, Team 700 dengan yang non Team 700, beza dia cuma tak ada beza, cuma printing, cuma design pada hujung ni, pada tengah ni, label ni. Itu saja berlainan. Bow dia sebiji sama. Cuma Team 700 didatangkan dengan full module. Okey, ini satu idea yang sangat bagus untuk bow ni, draw length between 26.5 sehingga ke 31. Jadi ada beberapa modul yang diberikan. Ada tak sini? Oh, tak ada. Dia didatangkan dengan full set modul lah. Jadi kalau dia datang dengan full set modul, kelebihan dia ialah resale. Kita nak jual semula senang sebab kita boleh jual pada audiens yang lebih besar. Ini ialah riser jenis aluminium yang mesin. Mesin ni ialah, maksudnya ini ialah datangnya daripada seketul aluminium yang besar dan dipotong. Dipotong sebiji, sikit-sikit lubang-lubang ni semua dipotong. Berbanding dengan kas. Kalau kas, kita ada mold, kita ada satu acuan. Kemudian dia tuang besi, dibuka, dah siap bentuk bow. Kalau kita tengok daripada segi rigidity, daripada segi kekerasan, daripada segi performance, memang riser machine memang lebih tahan berbanding dengan riser cast. Kalau kita tengok riser recurve lah, riser recurve kalau kita tengok yang Axiom, yang asap bawah-bawah semua tu yang murah, banyaknya yang cast. Kemudian bila dia pergi atas, dia pergi dekat ATF, itu semua dah machine dan harga dia mahal. Okey, jadi pada saya sangat berbaloi lah, RM2,500. Okey, untuk shot stabilizer. Shot stabilizer ni saya gunakan Top Point Top X High Mod. Untuk shot stabilizer ni, dia sangat kurus. Kalau kamu tengok ni pen. Okay, dia lebih kurang sama saiz dengan sebatang pen. Sangat kecil dan dia sangat stiff. Masalah dia, seperti biasa, seperti mana-mana stabilizer made in China, masalah di sini. Dia boleh tercabut di sini dan dia boleh loose di sini. Tapi itu bukan satu perkara yang, it's not the end of the world. Kita cuma boleh buka, kita gosok kertas pasir sikit,
Kita letak gam, kita cucuk balik. Selesai masalah. Okay. Ini antara stabilizer China yang mahal. Saya mula-mula nak cari Sanida. Sanida ada dua model. Satu yang kurus, tapi besar sikit daripada ni, tapi dia lagi mahal. Jadi saya ambil yang ni lah, kurus. Saya gunakan V-bar dekat belakang dan gunakan dual. Kenapa? Tak, saya tak tahu. Pasang je lah. Ok, untuk weight belakang, untuk bahagian kiri saya letakkan dengan 6 disk stainless steel, dan untuk sebelah kanan, nampak tak? Sebanyak 5 keping. Saya balut dengan getah ni. Getah ni ialah made in China juga. Kita beralih kepada side. Side ni ialah combo Sanida Extend side 9 inci dan juga scope Sanida Extend dengan scope power kali 8. Saya tertarik dengan JYD punya damper, jadi saya pun tak mampu nak cari, jadi saya buat sendirilah. Ok, damper tu kita buang weight dia dan kita letakkan kucing. Kucing tu tengah bergantung harapan. Ok, ini pun sama. Ini pun dalam package damper. Alamak, maaflah, rumah kecil. Ini sarung kat depan ni. Kemudian apa lagi? Ni ada lagi seekor kucing ni, dia tengah tidur kat belakang ni. Ni kucing tengah tidur. Ok, baik. Untuk aerorest saya gunakan Sanida X8. Kenapa saya gunakan Sanida X8? Sebab saya tak mampu beli Vita. Ini harga dia saya beli masa sale Shopee, RM90. Tak ada masalah, memang tak ada masalah. Setakat ni dia ada micro adjust. Ni atas bawah dan kiri kanan. Mana kiri kanan? Okey, ni kiri kanan. Ni atas bawah. Kita boleh micro adjust. Okey, untuk pip, ini ialah pip saya. Saya beli di Shopee. RM70 untuk pip dengan 5 apa nama dia? 5 aperture siap dengan clarifier. RM70. Mana nak cari? Dah tak? Jadi moving on, kita ada string yang dibuat oleh Alpha Sport. Saya dah buat review sebelum ni, memang tak ada masalah. Tapi rasa macam nak tukar lah, letak warna kuning. Cantik tak? Bumbu merah, hitam, tali kuning. Macam nampak? Kita borak sikit apakah kelebihan dia. Okey, kelebihan dia yang paling utama sekali ialah harga lah. Kita boleh beli, sebagai contoh, dengan harga satu Prevail, Hoyt Prevail yang baru, bor kosong sahaja, kita boleh beli setengah, RM5,000. Dua bor ni ada balance lagi. Jadi kalau anda tak ada bajet, tak payahlah sampai personal loan untuk beli bor, ataupun pinjam, ataupun terpaksa tahan makan sebab nak beli bor. Jadi pada saya, kos itu sangat penting. Jadi tak apa, kita punya matlamat bukan kita nak jadi atlet Malaysia ke apa ke. Atlet Malaysia, satu Malaysia ni compounder ada berapa? Beribu-ribu orang. Tapi yang wakil Malaysia, tim 4 orang je. Jadi kalau kita, kecuali kalau kita memang handal lah, kita memang rasa shoot kuning je,
Kalau kita dah level macam tu, ya boleh. Tapi kalau kita shoot, alah, kadang-kadang lagi biru, lagi putih, kadang-kadang arrow tak sampai pun kan. Jadi kita tak perlukan kita nak, aku mesti beli ni untuk naikkan skor. Okay? Yang paling penting pada saya ialah kita training, kita train. Kalau kita kenal bore kita letaklah stabilizer macam mana pun, kita letaklah stabilizer belakang tu 3 sekalipun, 4 ke, stabilizer depan tu 2 ke, macam tanduk ke, kita akan perform sebab kita kenal bore kita. Macam mana nak kenal? Kita kena practice dan jangan godeh. Godeh ialah satu penyakit yang sangat-sangat menyakitkan. Jadi, ini nak tukar, ini nak tukar, semua tukar, kita tak dapatkan konsistensi. Jadi apa yang paling penting ialah kita kena berlatih, kita kena praktis, kita kena kenal setup kita, kita kena selalu berlatih. Dan kita, bila kita shoot, kita akan kenal arrow aku lari kiri, kenapa? Lari kiri sebab belakang kurang, depan terlebih. Jadi bila kita lepas, itu mungkin. Sebab anda yang lebih tahu tentang teknik anda sendiri. Anda tahu lebih daripada coach anda. Coach boleh betulkan, tapi anda yang tahu. Anda yang shoot, anda dapat rasa belakang ni twitch, terlepas, lari ke kanan. Kemudian itu yang kita, pada saya yang sangat penting untuk dalam sukan memanah ni, kita kena betulkan. Seperti yang saya ada berbual dengan salah seorang daripada pemanah compound dekat Keluang ni, Azizi. Dia, skor dia naik. Tanya macam mana skor dia boleh naik. Dia kata, cikgu ajar. Saya tak ada ajar, saya cuma berdiri sebelah dia, shoot dengan dia. Jadi macam mana? Dia kata, entah, tak tahulah. Jadi sebenarnya aktiviti dia shoot tu sebenarnya yang menaikkan markah dia. Bukan dia upgrade, dia tukar, tambah berat, tambah skop, beli skop yang 4,000. Tak. Jadi berlatih. Dengan latihan yang betul, anda ambil hanger, ikat getah, shoot lidi sate pun anda boleh jadi orang yang hebat dalam memanah. Okay, moving on. Kelemahan yang saya jumpa dekat bow ni, yang paling utama sekali, string roller ni pernah tercabut. Jadi seperti biasa, kita keluarkan, kita bersihkan gam yang lama, kemudian kita gamkan semula. Lagi saya tiada masalah skru longgar, skru tercabut, saya tak ada masalah. Sebab apa? Lepas beli sahaja, kalau nampak sini, nampak tak? Lim mana ni? Ni. Saya dah marking. Semua skru-skru ni, termasuklah pada side ni, kalau kita beli bow daripada China, tips dia ialah kita buka skru tu dan kita letakkan Loctite dan kita ketatkan semula. InsyaAllah dia tak akan tercabut. Yang benda-benda yang penting, contohnya macam yang ikat cam, ikat modul, arrow rest, lepas tu limb pocket ni, limb pocket ni, dan side. Side ni lagi banyak. Kalau kita tengok side ni, dekat depan yang skru ni, semua saya dah pernah buka dan saya letakkan Loctite, kemudian kita ikat semula supaya dia tiada masalah longgar ke. So dalam memanah ni, anda ada pilihan. Anda sama ada boleh beli bow yang mahal ataupun bow yang murah. Semuanya bergantung kepada kemampuan. Jika anda mampu beli Hoyt, beli Hoyt. Kalau anda mampu beli Matthews, beli Matthews. Kalau tak mampu, bawa macam mana? Betul tak? Jadi kalau kita tak mampu, pilihan yang seterusnya ialah bow daripada China. Bukan saya promosi, saya tak ada dapat apa-apa daripada Sunlida. Saya cuma
Matlamat utama saya ialah kita nak ramaikan. Kita nak ramaikan pemanah. Kita nak ramai. Kalau kita nak cari atlet-atlet masa depan, kita kena ramai. Kita tak boleh ambil seorang. Kita latih dia, tak jadi. Jadi kita ambil lagi seorang. Sangat-sangat tidak memberansangkan. Okey. Kemudian cara untuk kita dapatkan ramai tu ialah kita gunakan equipment yang, bukan kata equipment yang cokia. Jangan beli bow yang harga RM200, fiberglass cam bulat tu. Itu bukan. Kita tengok macam contohnya Top Point ada buat. Kemudian Junzing pun ada. Junzing M107. Bow saya yang sebelum ni RM700. Decent. Sangat-sangat bagus untuk beginner, terutamanya pelajar. Kalau kita nak suruh pelajar cuba tarik, adakah kita nak bagi awak ambil ni Prevail harga RM7,000, pergi masuk game. Berapa ramai yang kita mampu nak supplykan dengan bow yang macam tu? Lebih baik kita mulakan pelajar tu dan kita cuba hilangkan mentaliti duit boleh membeli point, membeli skor. Okey, itu sajalah video untuk hari ini. Jika anda bersetuju, bagus. Jika anda tidak bersetuju pun bagus, tak ada masalah. Opinion ialah satu yang perkara yang terbuka dan berpotensi untuk memajukan diri. Jadi jika ada sebarang persoalan ataupun masalah, bolehlah tuliskan dekat komen kat bawah. Kita akan jumpa lagi nanti dalam video yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.